إذا غشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معا. Alhamdulillah kita sudah masuk. Kita dapat berjumpa lagi setelah beberapa hampir sebulan kita bercuti. Masih lagi dalam ciri-ciri syekh yang sempurna. Permulaan kitab ini panjang uraikan supaya di tengah-tengahnya mudah semua sudah mengerti apa itu tasawuf dan apa itu ciri-ciri orang yang hendak fokus bertemu kepada Allah Jalaluh. Dan yang pertengahan itu mudah, dan yang terakhir ini yang lebih detail lagi kerana pentingnya mencari guru yang sempurna, guru di dalam tariqah. Di dalam tariqah ini yang pertama sekali protokolnya bukan adab tetapi protokol, disiplinnya ini. Seperti kita guna hukum logika. Seorang itu belajar di sekolah menengah, kemudian pergi ke politeknik atau junior college atau ke universiti di Singapura. Dalam konteks Singapura ini, boleh ataupun tidak setelah lulus itu seorang yang mempunyai Bachelor of Arts ataupun Masters menjadi pensyarah? Tidak boleh. Perlu pergi ke institut untuk belajar cara kaedah untuk mengajar. Kemudian sudah dapat kelulusan. Kalau di Singapura ada NIE, NTU, kemudian sudah lulus barulah boleh mengajar. Begitu juga dalam tariqah. Jikalau hal duniawi kita boleh mengambil berat, kenapa tidak kita lebih ambil berat dalam hal tariqah? Seorang ustaz mendapat ijazah amalan, sekali lagi saya terangkan, untuk dia sahaja beramal. Dia tidak mendapat izin untuk mengijazahkan orang. Ada orang bertanya, kenapa? Kerana ijazah amalan ini amalan menuju kepada Allah. Ia bukan satu amalan yang kita boleh beli di pasar. Jika seseorang tidak tahu bagaimana tidak diberi kebenaran untuk ijazah, semua boleh beri ijazah kepada siapa saja dia nak beri ijazah, dan amalan itu dipandang rendah. Ya, jadi melainkan kecuali ustaz itu atau guru itu mendapat izin, dibolehkan oleh orang yang memberinya ijazah untuk mengijazahkan kepada siapa, barulah dia boleh mengijazahkan. Kemudian seorang guru, dia ustaz. Tidak semua ustaz boleh menjadi murabbi tariqah. Murabbi ataupun yang membimbing, bukan yang menunjukkan jalan. Yang menunjukkan jalan itu mursyid. Yang membimbing dalam tariqah itu tidak semua. Ada kriteria dia. Ia harus peka dengan murid-muridnya. Ada waktu bersama muridnya. Walaupun hingga lewat malam, dia harus, jikalau ada muridnya mempunyai masalah, dengan cara diplomasi dan bagai-bagai lagi, tidak boleh terus. Sebab itu di dalam kitab ini disebut kamilil aql. Ini syekh yang sempurna, ini mursyid, akal yang sempurna, mempunyai akal yang sempurna dan berhikmah dalam apa? Berhikmah dalam bertindak. Jikalau orang datang dengan masalah begini, dia tidak boleh, si fulan memang begitulah, si fulan memang begini, dia menambah lagi menjadi batu api. Tidak. Di dalam Islam ini membawa orang kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dengan musuh pun kita baik. Dengan musuh pun kita baik. Ada had-had dia. Dengan musuh pun kita baik, selagi mana dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tidak semua guru boleh jadi murabbi, guru agama. Dan tidak semua murabbi boleh jadi mursyid. Mursyid ada cirinya. Ini cirinya. Cirinya ialah
mengikut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid ni oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad disebut ciri-cirinya. Saya ulang sekali lagi, ciri-cirinya ialah syekh itu, guru mursyid itu mestilah orang yang saleh, tidak boleh sembrono. Apakah semua ustaz soleh? Kita husnuzon lah ustaz soleh, tapi ustaz-ustaz boleh tahulah sendiri di rumah soleh ataupun toleh. Ustaz tahulah sendiri, isteri-isteri ustaz pun tahulah sendiri. Kita pun macam-macam cubaan yang kita kena juga. Kemudian syekh ini hendaklah soleh dan boleh memberi petunjuk dan nasihat. Dan syekh ini tidak boleh ada rasa takut terhadap pemerintah. Sebab itu syekh ni perlu pandai dalam diplomasi. Tidak takut dengan pemerintah, bukan menghentam pemerintah, bukan menghentam dan mengata pemerintah di Facebook dan apa, tidak. Cara diplomasinya itu, jikalau menghentam itu termasuk terburu-buru. Jikalau ada golongan yang menghentam tariqah dan sebagainya, menghentam syekh itu pandai berdiplomasi. Ini syekh yang betul, dan dia soleh, memberi petunjuk dan nasihat. Dia alim dalam syariat. Dalam syariat dia alim. Ramai yang ingin jadi syekh mursyid, tanya rukun panjang dan rukun pendek di dalam solat sahaja, dia kata tidak tahu, ataupun itu bagus dia kata tidak tahu. Ada yang langsung kata, ada ke rukun panjang, rukun pendek? Mana ada semua rukun-rukun? Itu masalah. Rukun panjang, rukun pendek, tertinggal 2 rukun bersama imam, maka dia harus ulang. Tertinggal 2 rukun apa? Rukun panjang atau rukun pendek? Syekh perlu tahu. Saya dah alang-alang saya sebut ini, rukun tertinggal 2 rukun panjang. Rukun panjang, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rukun pendek. Sujud, rukun panjang. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Syekh ni perlu faham dalam bab syariat. Bukan kata syekh ni mujtahid mutlak, tetapi seorang syekh yang alim dalam syariat, dia tahu orang itu, dia tidak melihat ini salah, ini salah, ini salah. Yang banyak kata itu salah, ini salah, ini salah, ini salah. Macam Pak Ma'on kata itu salah, ini salah, itu tak kena, ini tak kena. Lihat yang maksiat, ini baru kena. Pak Ma'on kata kan. Itu orang-orang awam yang saling menyalahkan. Tapi syekh tidak akan saling menyalahkan. Bila lihat orang tidak ada tumak ninah ketika duduk antara 2 sujud, dia tahu itu rukun pendek. Jadi dia kata tidak ada masalah. Mazhab yang lain, dia tengok orang itu mungkin orang India, mazhab Hanafi, tidak tumak ninah itu tidak termasuk rukun, ada. Kemudian syekh ini berjalan di jalan Allah, maksudnya tariqah, di jalan Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di jalan Allah benar-benar dengan zikrullahnya, dengan akhlak nubuwahnya, akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah anggap, jangan salah faham. Tariqah ini bukanlah sarban tinggi-tinggi, tebal-tebal tinggi-tinggi, songkok tinggi-tinggi, janggut panjang-panjang, celak sekali 2-3 layer. Bukan. Tariqah ini daripada perkataan tariqah. Kita orang awam, kebanyakan orang awam berjalan di atas tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tariqah-tariqah yang ada bai'ah, tariqah daripada tariqah Samaniyah, tariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syazuliyah, tariqah Alawiyah, ini semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah sanad itu bersambung sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syekh itu berjalan di jalan Allah, kemudian menyelami hakikat. Dia sudah nampak hakikat. Ni orang belajar hakikat hingga tidak solat, ini masalah betul. Siapa yang mengenal, man arafa nafsahu, kata-kata para ulama, itu bukan hadis. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kenal diri dulu, baru kenal Tuhan. Tidak solat. Kerana apa? Dia kata awwaluddin ma'rifatullah.
awal agama mengenal Allah. Memang tauhid, tapi solat juga. Ini kenal diri dulu. Oh, tidak kenal diri, tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan, tidak boleh solat. Kerana awal agama itu ialah mengenal Allah. Dan dia kata itu hadis, bukan hadis. Itu kata-kata kalam. Jumhur ulama menyatakan itu kalam daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, jadi dia perlu menyelami hakikat. Dia tahu apa tu hakikat itu. Syariat perlu ada, dibawa dengan tariqah. Kemudian hakikah. Hakikah itu tujuan asal, tujuan kita yang sebenarnya, hakikatnya menuju kepada Allah. Ini saya cuba simplify, permudahkan pemahaman. Syariat ini umpama perahu yang mempunyai motorbot. Tariqah itu adalah sungai ataupun lautan. Hakikat itu ialah pulau, destinasi yang hendak kita tuju. Syariat ingin sampai ke hakikat tanpa tariqat, seumpama perahu yang ada di atas jalan ini. Boleh sampai ke tidak ke Sentosa? Saya nak tanya. Perahu atas jalan ni boleh tak sampai? Tidak. Syariat dengan tariqat tetapi tidak ada hakikat, tidak tahu tujuannya hendak ke mana. Orang gila. Dia ada perahu, motorbot, kemudian dia di atas sungai, di atas lautan, pusing, cruise to nowhere pun sekurang-kurangnya dia tahu dia akan kembali ke port. Ini berpusing, last akhirnya terdampar di lautan. Zikir, tidak dapat mukasyafah. Mukasyafah ni maksudnya, mukasyafah saya perlu terangkan di sini. Mukasyafah, kasyaf ini bukan lihat jin, bukan lihat malaikat, bukan lihat macam-macam. Mukasyafah yang paling para awliya Allah suka ialah apa? Ialah melihat keburukan yang ada pada diri kita. Itulah mukasyafah. Ramai orang nak lihat keburukan orang, kepala orang monkey, donkey dan sebagainya, tetapi tidak mahu lihat donkey yang ada pada dirinya, anjing yang ada di dalam dirinya. Dia tidak tahu tingkatan-tingkatan dia tu, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah ataupun apa-apa. Ditakuti dia lihat orang semua donkey, sebenarnya orang itu adalah gambaran kepada dirinya, iaitu dialah donkey, dialah Bugs Bunny, dialah Roger Rabbit, dialah juga Scooby-Doo. Anjing lah tu ya, Scooby-Doo. Dia takut kerana apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang itu cermin kepada seorang mukmin yang lain. Ditakuti orang itu tidak begitu, dia yang begitu. Itu menyelami hakikat. Guru, mursyid itu memiliki akal yang sempurna. Saya sudah menyatakan lagi, memiliki akal yang sempurna ini saya perlu terangkan. Ramai orang hendak berguru dengan orang-orang pelik. Orang pelik apa? Ada di Indonesia, wali majazub, hisap rokok suria 4 batang sekaligus, 3 batang sekaligus, dijadikannya guru. Para ulama terutama, termasuk juga ulama yang masyhur di Singapura dan antara ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i, iaitu Allah yarham Syekh Al-Alama Syekh Umar bin Abdullah bin Ahmad bin Salim bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Khatib Al-Ansari, sudah meninggal. Guru kepada mantan mufti Singapura, guru kepada mufassir Singapura, iaitu Ustaz Said Abdullah bin Ahmad Jufri, guru kepada penterjemah kitab Pustaka Nasional, iaitu Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Smaid, iaitu abang kepada mantan mufti Singapura Al-Habib Isa bin Muhammad bin Smaid. Dan guru kepada guru-guru yang lain menyatakan wali majzub ini maksudnya itu jangan dijadikan guru. Orangnya sudah jazbah, akalnya sudah hilang hanya kepada Allah. Wali yang biasa ni kamu tidak mau belajar, guru-guru yang biasa kamu tidak belajar, kamu mau belajar dengan orang yang majzub, tidak boleh. Akalnya kena sihat. Ya, wali majzub ni akal nampak seperti tidak sihat, tetapi mereka akal sihat, cuma tidak boleh mengajar saja. Ya, kemudian dada yang lapang. Dada yang lapang terbuka. Maksudnya ini dada yang lapang terbuka dadanya. Tidak ada sifat keakuan. Tidak ada sifat keakuan diri. Kita tahu
tanda-tanda munafik ada berapa? Ada riwayat menyebut 3, ada riwayat menyebut 4. Tanda munafik apa? Jikalau berkata dia dusta, kan? Jikalau dia janji dia ingkari, jikalau dia diberi amanah dia khianati. Ada 3 tu. Ada sebahagian riwayat yang keempat ialah apabila dia bertelagah, bergaduh, dia melampaui batas. Itu munafik. Cukup setakat tu. Kita ada syariat dan kita ada hakikat. Itu syariat, itu muamalah dengan antara kita manusia. Tetapi munafik kepada Allah, apa itu munafik kepada Allah? Itulah dia apabila dia diberi ujian oleh Allah, dia tidak sabar. Apabila diberi nikmat, dia tidak mensyukuri nikmat itu. Apabila dia melakukan ibadah, ia menginginkan pahala imbalan daripada Allah, dan dia mempunyai sifat keakuan dirinya. Ini 4 munafik di sisi Allah, bersesuaian dengan hadis qudsi dipetik dari kitab Al-Imam Al-Ghazali perihal hadis qudsi yang diilhamkan kepada Rasulullah SAW. Kata-kata firman Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i wa lam yaqna' bi ata'i, atau kama qala, siapa yang tidak reda dengan ketentuan aku dan tidak sabar di atas ujian yang aku beri kepadanya, walam yashkur, dan tidak mensyukuri, senantiasa tidak mensyukuri nikmat aku, dan dia tidak pernah rasa cukup dengan pemberianku, falya'bud rabban siwa'i, na'udzubillah min dzalik, maka sembahlah Tuhan selain daripada aku, kata Allah Jalla Jalaluh. Iaitu munafik-munafik. Walam yashkur ala ni'ma'i, Allah sudah beri kita lidah untuk kita berzikir kepada Allah, untuk menggapai redha Allah, pahala imbalan, pahala fadilat, pahala amalan semua itu hak milik Allah. Kita masuk syurga kerana amalan kita. Jikalau kerana amalan kita, mata yang sebelah, mulut yang berkata-kata ini, beratus ribu rakaat kita sujud, beratus ribu kita zikir, tidak akan dapat menggantikan dengan satu nikmat mata ini. Ini kan pula syurga Allah. Itu munafik-munafik di sisi Allah. Bukan kata saya, kata para ulama tasawuf dalam kitab-kitab tasawuf. Kemudian dada yang lapang, tidak ada sifat keakuan diri. Ini saya yang buat begini, kerana murid-murid saya mengikut kata saya, mereka dapat begini. Kerana saya aina Allah, itu belah baru soalan, di mana Allah? Asyik engkau saja. Yang saya pernah sebut dalam kitab Risalah Tauhid Sufiyah oleh Syekh Arsalan rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu, al-iman khurujuka anhum, iman yang sebenar-benarnya ialah kau mengeluarkan diri kau daripada orang lain. Apa maksudnya itu? Tidak bergantung kepada orang lain, tidak mengharapkan orang lain. Engkau solat, engkau puasa, engkau bergantung kepada Allah sahaja. Engkau solat, engkau zikir, engkau mengharapkan dengan kau solat, engkau zikir itu engkau dinaikkan darjat, maka tidak akan sekali-sekali engkau sampai kepada darjat yang kau impikan itu. Kerana kita ini hidup hanya untuk redha Allah, untuk yakin bahawa Allah yang menggerakkan sesuatu, yang menjadikan sesuatu dan sebagainya. Allah yang berkuasa
mendatangkan mudarat untuk kita. Tidak ada lain. Itulah yakin sebenar-benarnya. Al-yaqin di dalam kitab itu menyebut khurujaka anka. Keyakinan yang sebenar-benarnya ialah kau mengeluarkan diri kau dari diri kau sendiri, iaitu tidak bergantung kepada usaha. Usaha ikhtiar ini kerja hamba. Yang memutuskan berjaya atau tidak di atas ikhtiar seseorang itu ialah Allah Jalla Jalaluh. Ikhtiar hanya kerja hamba. Yang ada di hadapan saya, yang sedang duduk baca ini, semua berusaha untuk, yang sedang duduk beriktikaf dengan niat iktikaf di dalam masjid ini, semua berusaha. Alaysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu berusaha mendapat, alaysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah seorang itu mendapat sesuatu kecuali apa yang dia usahakannya. Dimaksudnya itu usaha untuk syurga atau neraka. Maka apabila kita duduk di sini, apakah confirm kita akan masuk syurga? Wallahu alam. Tetapi ini kata-kata yang saya kata tadi seperti putus asa, ya. Tetapi ingat ayat Al-Quran, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kata Nabi SAW. Tuntut ilmu itu wajib, fardu ke atas setiap orang Islam, laki maupun wanita. Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, apa itu, tidakkah Allah tidak ada kerja? Bizallamin lil abid. Apakah Tuhan kamu itu Tuhan kamu itu tidak ada kerja untuk menzalimi hamba-hambanya? Maksudnya ini, kita buat yang baik, kita serahkan pada Allah saja. Kita berzikir, kita serah pada Allah saja. Kita murid, kita hendakkan keridaan Allah. Kita masih di dalam tahap murid, belum tahap murad yang berkehendak. Apabila sudah di dalam tahap murad, barulah mudah-mudahan dalam tahap murad itu kita melihat apa yang Allah ridha, kita mendengar apa yang Allah ridha. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhan kamu itu dia tak ada kerja lain hendak menzalimi hamba-hambanya. Maksudnya hamba-hambanya yang beramal soleh. Allah tidak akan sekali-sekali mensia-siakan orang-orang yang beramal soleh. Tetapi kita serahkan pada Allah. Senantiasa ada perasaan khauf, takut, dan raja, pengharapan. Takut dengan azab Allah, tapi mengharapkan nikmat Allah, ridha Allah. Itu dia. Kemudian ada yang lapang, memiliki hikmah dalam bertindak. Seorang mursyid itu berhikmah dalam bertindak, iaitu ada kebijaksanaan. Kalau Rasulullah SAW, at-ta'ani minallah wal ajala minasyaitan. Perlahan-perlahan, tenang-tenang itu adalah daripada Allah, terburu-buru itu daripada syaitan. Ya, terburu-buru, termasuk hawa nafsu, terburu-buru untuk mempelajari agama yang belum sampai tahap pemahaman kita. Kitab Risalah Adab Sulukil Murid oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad belum kita amalkan, belum kita faham. Kitab Bidayatul Hidayah Tasawuf belum kita faham. Sudah hendak pergi kepada kitab Risalah Al-Kushairiyah, Risalatul Anwar, mau pergi ke yang tinggi-tinggi. Itu termasuk hawa nafsu. Fahami dulu yang basic dulu, yang dasar dulu, ya. Kemudian dan memiliki pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan manusia. Tingkatan-tingkatan manusia. Manusia ini tingkatan dia macam mana, manusia ini tingkatan dia macam mana, pemahaman dia tahap macam mana. Itu seorang guru mursyid peka dengan orang sekelilingnya. Dia peka dengan orang sekelilingnya, serta dapat membedakan tabiat, pembawaan dan keadaan mereka. Tabiat seseorang itu macam mana, pembawaan dia macam mana, untuk dia apa? Untuk dibentuk, untuk dipupuk, untuk dibimbing. Inilah guru yang lebih utama daripada ibu bapa kita, kata para ulama, kerana ibu bapa kita menyediakan kelengkapan kita di dunia sahaja. Ibu bapa kita menghantar kita kepada guru, alhamdulillah. Tetapi guru bertanggungjawab untuk membawa kita ke hadapan Allah. Guru bertanggungjawab supaya kita tidak tergelincir ke dalam jurang api neraka. Sebab itu para ulama menyatakan antara guru
Dan juga ibu bapa, siapa yang lebih utama? Guru yang lebih utama. Tetapi guru yang sebenar-benar guru, dia akan balancekan dengan ibu bapa, iaitu anak-anak pergi berkhidmat dengan ibu bapa. Kerana guru ini wasilah kita menuju kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ialah babul ma'rifah, pintu pengenalan, pintu kita untuk bermesra dan saling kenal mengenal bersama kepada Allah. Bersesuaian dengan hadis Nabi SAW, ana madinatul ilm, aku adalah kota ilmu, wa ali babuha, dan ali adalah pintunya, iaitu kita mencintai guru kita, mengikut jalan guru kita yang mengikut jalan Ahlul Bait Nabi SAW. Ahlul Bait inilah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada menyatakan dalam satu hadis, ini saya perlu terangkan dengan hadis supaya orang tidak kata orang Syiah Ahlul Bait, Syiah Ahlul Bait. Orang-orang bodoh. Ahlul Bait ini bukan Syiah. Tidak akan kau mencium bau syurga jikalau kau membenci Ahlul Bait. Allergic dengan nama Ali, allergic dengan nama Fatimah, allergic dengan nama-nama Al-Hasan wal Husain. Dan bagaimana kau hendak masuk syurga bersama mereka? Sedangkan Nabi SAW ada menyebut, apabila sahabat bertanya siapa yang masuk syurga dahulu, apa Nabi sebut? Ana, thumma Fatimah, thumma Ali, thumma Al-Hasan wal Husain. Aku, kemudian Fatimah, kemudian Ali, kemudian Hasan dan Husain, thumma muhibbul lahum, kemudian orang-orang yang mencintai mereka itu semua. Jadi Nabi SAW ada menyebut, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di atas muka bumi ini tidak ada orang sebut Allah Allah. Dalam satu riwayat lagi, tidak akan terjadi kiamat, maksudnya itu jikalau tidak ada Ahlul Baitku seorang pun di atas muka bumi ini. Maksudnya ini Ahlul Bait mengajak orang kepada Allah Allah. Dan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ijma' ulama hadis menyatakan, termasuk Imam Bukhari wa Muslim menyatakan, aku tinggalkan kamu, hadis ini, aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu, apabila kamu berpegang kepada kedua-dua ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Siapa itu? Al-Quran wa itrati ahli baiti, Al-Quran dan keluarga aku dari golongan ahli baitku. Apa Al-Quran? Aku tinggalkan kamu dua perkara. Dalam satu hadis lagi, aku tinggalkan kamu dua perkara yang mana jikalau kamu berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang digembar-gemburkan. Tetapi sebetulnya yang ijma' sahih ialah Al-Quran itrati wa ahli baiti. Yang Al-Quran dan sunnahku ialah hadis yang di kalangan para ulama ada yang menyatakan dhaif ataupun tidak, tetapi saling menguatkan, iaitu Al-Quran, ya benar, itrati wa ahli baiti, keluarga Nabi dan ahli bait Nabi SAW, mereka lah yang membawa sunnah yang benar-benar. Jangan ikuti mereka yang membawa bid'ah dan sebagainya. Ahli bait juga ikut ahli bait yang betul, yang benar-benar mengajak orang bukan kepada mereka, mengajak umat kepada Allah Jalla Jalaluh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sudah tentang keadaan hal ahwal. Nanti saya akan masukkan hal ahwal nanti insya-Allah lagi 2 minggu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi 2 minggu lagi dalam pembicaraan tasawuf kita. Ini adalah sudah masuk ciri-ciri syekh yang sempurna, insya-Allah lagi 2 minggu sebelum zuhur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله عليه سيدنا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.